أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama kali mari sama-sama kita setinggi-tinggi memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya juga dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah. Dan dalam ruang yang ada tak seberapa lama ini, bolehlah kita berkongsi sikit sebanyak. Mudah-mudahan boleh menambah khazanah ilmu kita dan juga memperbaiki sikit sebanyak amalan yang kita lakukan sebagai bekalan pada kita untuk kita bawa satu alam yang tidak ada kesudahannya. Dan untuk kita sama juga kuliah kita yang telah lalu, yang mana kita baru dalam mukaddimah ilmu tafsir. Dan mukaddimah ini sebenarnya dia merujuk pada induk ataupun usul pada ilmu inilah. Dan induk ilmu tafsir ini dia luas. Bahkan setiap ulama yang menulis dalam tafsir, dia akan memanjang lebarkan perkara ini supaya kita faham konsep pentafsiran. Dan saya dah tentu dalam 2 atau 3 kuliah yang lalu tentang perkara itulah, kalau tuan-tuan masih ingat. Saya dah sebut tentang jenis-jenis tafsir, ulama-ulama tafsir. Dan adalah 2-3 perkara lagi yang saya akan selit-selit sikit sebanyak dalam kuliah kita yang akan datang. Tapi sebelum tu nak tanya dulu. Tadi ramai dah keluar. Tapi bukan nak tanya tu. Nak tanya korban. Ini berapa ekor tu? 10 ekor. Berapa ekor? Ha? Tak ada korban? Sekor? Kosong? Seorang ni tak ada korban? Oh, rehatlah tahun ni. Okey, tak apa. Ya. Korban balik kampung semua lah dulu. Okey, baik. Sebelum kita nak pergi kepada ayat yang pertama daripada Quran, itulah alhamdulillah, saya nak sebut satu perkara atau 2 perkara yang kira penting juga. Dan dalam disiplin ilmu tafsir, ilmu Quran ni kita kena tahu juga dah sikit sebanyak. Pertama dia panggil pusat terawal tafsir. Dulu-dulu tuan-tuan, pada zaman sahabat dan tabi'in, ada 3 madrasah tafsir yang terkemuka. Kalau kita buka mana-mana buku tafsir, dalam mukadimah dia akan sebut. Pertama dia sebut Madrasah Makkah. Madrasah ni merujuk kepada pusat pembelajaran lah. Dalam bahasa Arab, madrasah ni makna sekolah. Kita Melayu ni pula memperluas gunakan perkataan madrasah ni sampai surau pun dia tulis madrasah. Betul jugalah. Kan surau pun tempat sekolah. Kita belajar. Ni duduk belajar ni. Kau duduk bawah. Jadi madrasah. Ada surau nama madrasah. Ada surau tempat satu anak mengajar. Ada 3 tahun anak mengajar surau. Anak buat apa nama poster tu letak kat surau, anak tulis surau Al-Ikhwan. Dia kata salah ustaz, ini madrasah. Sebenarnya sama je. Tapi dah dia signboard dia madrasah. Surau dah tulis madrasah. Dia nak madrasah juga tau. Tapi sama je surau. Kita dah buat surau Ikhwan. Tak apalah, nanti anak betul kan. Madrasah ni mana pusat lah, pusat pembelajaran. Ataupun dia panggil apa nama, pusat perkembangan satu-satu ilmu dipanggil madrasah. Dan madrasah ni lebih merujuk pada terawal lah, yang terawal. Contoh kita kata dalam tasawuf lah. Tasawuf pun ada madrasah terawal. Seluar-luar tafsir ni, susu galuh dia akan pergi pada 2 madrasah utama. Kata madrasah Ghazali tu dah lewat dah. Madrasah Al-Jailani tu dah lewat dah. Madrasah Al-Syadili tu dah lewat dah. Tahun 600-700 Hijriah. Ni hak terawal lagi. Zaman sahabat dan tabi'in. Dia 2 madrasah je. Satu madrasah Junaid, satu madrasah At-Tausi. Itu tasawuf lah. Sama juga dalam tafsir, dia ada 3 madrasah yang terutama. Hari ni semua ada madrasah. Malaysia ada madrasah Malaysia tafsir.
Ada ulama dia, ada yang dia dia wujudkan satu pusat, dia ajar. Sama juga dulu ada 3 yang utama. Pertama disebut Madrasah Makkah, di Mekah lah. Yang mempelopori dia adalah Al-Imam Sayyiduna Ibnu Abbas dan anak-anak murid dia. Saya selalu sebut Ibnu Abbas, dan bukan saya seorang lah, bukan ustaz-ustaz lain tu sebut Ibnu Abbas. Dia ni antara sahabat yang antara yang terbanyak jugalah yang meriwayatkan hadis, dan bukan hadis saja, yang juga meriwayatkan perkara yang bersabit dengan agama, khususnya tafsir Ibnu Abbas. Kata dia, sampai ulama khilaf antara dia dan Ibnu Mas'ud siapakah yang paling alim. Sebagian besar kata dalam tafsir dia. Pasal kalau kita buka tafsir banyak Ibnu Abbas. Dia di Mekah tuan-tuan. Dan dia ada 5 orang anak murid yang bawa ilmu dia. Dia ramai anak murid dia ni. Tapi yang paling banyak meriwayatkan pandangan daripada dia ada 5 orang. Sama lah juga Imam Syafi'i, anak murid dia ramai. Tapi yang masyhur 4 orang je. Kan? 5 termasuk Al-Imam Ahmad. Juga itulah cerita kan. Jadi Ibnu Abbas pun sama masa dia di Mekah. Dia ada 4-5 orang anak murid dia yang besar-besar lah. Yang mana kalau kita buka tafsir, yang reka-reka pun biasa ada nama dia. Pertama nama dia Al-Imam Sa'id bin Jubair. Mungkin tuan-tuan tak ingat lah. Ini saja dipanggil perkongsian umum kan. Ambil barakah nama sahabat dan tabi'in. Pertama nama Sa'id bin Jubair, Sayyiduna Sa'id bin Jubair. Dia ni ulama besar zaman tabi'in yang akhirnya mati di tangan seorang raja ataupun pemerintah yang zalim. Nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan boleh buka lah buku sejarah baca tentang Hajjaj. Kerajaan Abbasiyah dan juga Umayyah terlepas daripada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, baca. Dia dibunuh oleh beliau. Kemudian yang lainnya antaranya ialah Al-Imam Mujahid bin Jabbar. Mujahid, sebut Mujahid. Mujahid pun sama. Banyak bila kita belajar tafsir ada daripada Mujahid. Bahkan dalam fiqh pun sebenarnya ada juga pandangan daripada Mujahid. Siapa lagi? Yang ketiga umpamanya nama dia Akrimah pun sama. Akrimah banyak juga lah pandangan daripada dia. Kadang-kadang bukan tafsir saja tapi melangkau sampai fiqh. Sama juga. Sampai Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kata, la yahtaju ahadun min ashabina illa wa huwa yahtaju bi Akrimah. Imam Bukhari kata, tidak ada di kalangan sahabat kami melainkan mereka akan berhujah dengan menggunakan nama Akrimah. Dia mana kata dia ulama besar. Lain pada dia ada lagi lah. Ada 2-3 orang. Umpama Sa'ad, Atha bin Abi Rabah, umpama Tawus. Yang mana ulama-ulama lain yang kemudian banyak menyebut tentang mereka ini. Nampak? Kemudian yang kedua dipanggil Madrasah Madinah. Madrasah Madinah dipelopori oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Dia ni sahabat lah ni. Cuma mungkinlah Ubay dia tidak dikenali semasyhur Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tapi dia ulama besar dan dia juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dalam kisah Rasulullah puji Ubay. Satu contoh kisah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Nabi tengah bagi khutbah. Tadi ilmiah kan? Semua mata menantu ya. Ini bagi tak ilmiah sikit, bagi cerita. Nabi tengah bagi khutbah. Nabi ni bila dia bagi khutbah, ada setengah keadaan sahabat tanya. Nabi ada setengah keadaan sahabat tanya sahabat yang lain. Sebab tu Al-Imam Syafi'i dalam perkara yang bersabit dengan khutbah Jumaat ni dia ada 2 pandangan. Pandangan dia yang lama, dia kata haram berkata-kata ketika khatib bagi khutbah. Ini disebut oleh ramai ulama Syafi'i, antara Imam Abu Husain dalam buku fiqh dia Al-Bayan di mazhab Syafi'i.
Dulu Syafi'i kata dalam kaum Qadi, bila khatib cakap, kita dengar suara khatib, kita cakap juga, dia kata haram, berdosa lah. Tapi pandangan dia yang baru, dia kata tak berdosa, dia kata makruh. Pasal apa? Setelah dia melihat ada nas yang sahabat berkata-kata dengan Nabi sendiri, dan ada juga sahabat berkata-kata dengan sahabat sesama mereka. Cuma lara lah, tak dapat pahala, tapi tidak sampai tahap haram, kata Imam Syafi'i. Nabi bagi khutbah, tiba-tiba Nabi baca satu ayat Quran. Nabi baca satu ayat. Sahabat yang rapat-rapat ni antaranya Ibnu Mas'ud. Bila dia dengar Nabi baca satu ayat, dia tak pernah dengar ayat. Dia tak pernah dengar ayat. Dia pun tanya Ubay. Kebetulan Ubay duduk sebelah dia. Dia tanya Ubay, mata nazalat hadhihi ayat? Bila turun ayat ni? Dia tak tahu. Nampak? Dia tanya sekali Ubay. Ubay pun tengok dia. Ubay diam lagi. Dia pun tanya lagi. Dia nak tahu. Kan? Dia nak tahu. Bila turun ayat ni? Dia tanya banyak kali. Akhirnya Ubay pun bagi isyarat sudiah. Isyarat sudiah lah. Fa'amazahu liyaskut. Periwayat kata dia suruh diam, bagi isyarat. Sebab tu kita bila orang cakap masa khutbah, kita bagi isyarat diharuskan. Tapi tak boleh kata diam, tak boleh lah. Sebab Nabi larang. Bagi isyarat suruh diam. Lepas tu bila dah habis sembahyang, dia pun tanya Nabi. Dia kata, kau baca satu ayat ya Rasulullah. Aku tanya Ubay. Kan? Ubay suruh aku diam. Lepas tu dah habis sembahyang, Ubay Syak kata lagi pada Ibnu Mas'ud. Dia kata, faqat la rauta. Kamu dah tak dapat pahala. Lawa kamu. Kita pun kata lawa juga. Lawa ni mana tak dapat pahala lah. Habis ya. Nabi pun kata, sadaqa Ubay. Nabi kata, betul apa yang Ubay kata. Ibnu Mas'ud tu bukan cakap benda apa, tanya benda penting. Tapi tak boleh juga. Sebab ada kadang-kadang benda ni kadang benda remeh, tapi kita tengok kan, kadang-kadang kita yalah, sebab kita pun pasal kita orang kita ni tak ada ilmu nak cakap macam mana kan. Tengah tu khatib bagi khutbah tu, handphone buka tengok Facebook ada. Kalau budak kita tak kata, ni orang tua umur dah 60 lah, tak handphone kat depan, cuk, ni depan mata saja. Saya duduk sebelah belakang, dia duduk sebelah depan. Dia salah satu, saya salah dua. Ada pula tengah tu khatib khutbah tulis, ambil nota. Ada. Tulis nota, tulis handphone. Kan? Bukan waktu dia. Kita masa khutbah ni hanya disuruh mendengar. Kalau ada nak nota, tanya lepas tu, khatib lepas tu. Kau ada ni? Madrasah Mekah nombor 1. Pusat dia di Mekah. Kemudian pusat dia di Madinah. Kemudian yang ketiga pusat dia ialah di Iraq. Di Iraq. Dan pelopor dia ialah Al-Imam Ibnu Mas'ud dan anak murid dia. Antaranya ialah Al-Hasan Basri. Hasan Basri. Dan seorang anak murid Ibnu Mas'ud. Itu dipanggil madrasah terawal tafsir. Kemudian yang kedua yang saya nak sebut juga, yang saya rasa tertinggal, ialah dia panggil unsur Quran itu sendiri. Quran ni tuan-tuan, dia bagi pada 4 unsur yang utama. Pertama dia bagi huruf. Huruf. Yang kedua dipanggil kalimah. Huruf ni huruf lah. Alif, ba, ta. Bila huruf tu disusul, dia jadi kalimah. Tuan-tuan tengok Al-Fatihah umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu huruf, sin tu huruf, mim tu huruf. Kemudian digabungkan huruf, cukup sifatnya, dia jadi kalimah. Bismi satu kalimah, Allah satu kalimah, Ar-Rahman satu kalimah, Ar-Rahim satu kalimah sampai habis. Kemudian unsur yang ketiga dipanggil kalimah disusun-susun, dia jadi apa? Jadi ayat. Dia jadi ayat. Dalam bahasa Arab bila sebut ayat,
dia hanya merujuk pada ayat Quran. Bila ayat yang kita tulis sendiri disebut jumlah. Kita bahasa Melayu ni bila sebut ayat ni, saya makan nasi tu ayat. Tu ayat. Dalam bahasa Arab tu bukan ayat, itu dipanggil jumlah. Ayat hanya merujuk pada ayat Quran. Ayat Quran saja. Kita bahasa Melayu dah memperluas gunakan. Ayat Quran pun dipanggil ayat, ayat yang kita tulis pun dipanggil ayat. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut ayat, alif, ya, ta, dia hanya merujuk pada ayat Quran. Ayat yang manusia tulis ni dipanggil jumlah. Kita belajar nahwu, belajar saraf, kaum muda dan sekolah belajar kan. Saya makan nasi, ana akaltu aruzza. Saya makan nasi, itu dipanggil jumlah. Jumlah ismiyah. Tapi kita bahasa Melayu dah memperluas guna. Jadi huruf, lepas huruf kalimah, kemudian lepas kalimah ayat. Lepas ayat dipanggil surah. Empat perkara ni dipanggil unsur utama Quran. Huruf, kalimah, ayat dan surah. Huruf ni walaupun dia kecil, tapi Allah Ta'ala bagi pahala dan kebaikan pada kita berdasar pada huruf, bukan berdasar pada ayat. Kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala? Saya tak suka sebut pahala sebab Nabi sebut hasanah. Hasanah ni kebaikan dan pahala ni sebahagian daripada kebaikan. Bila kita baca Bismillah, Bismillah ada berapa huruf? Bismillah ada 19 huruf. Allah Ta'ala bagi 19 kebaikan. Allah Ta'ala bagi kebaikan berdasar pada huruf. Atau beberapa riwayat antaranya Ibnu Mas'ud yang direkod oleh Imam Tirmizi. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Inilah aqulu alif lam mim. Nabi kata harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Nabi kata bila seseorang itu baca satu huruf daripada kitab Allah, Allah Ta'ala bagi dia satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan Allah Ta'ala ganda kepada 10 kebaikan. Mana satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Nabi kata aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila kita baca Quran, alif lam mim, siapa tahu maksud alif lam mim? Tak ada siapa tahu. Nabi pun tak beritahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Ulama bagi pandangan saja. Walaupun kita tak tahu makna, kita dah dapat 10 pahala untuk setiap huruf yang kita baca. Alif lam mim. Batu setengah ulama, bahkan jumhur ulama kata kita baca Quran, walaupun kita tak tahu makna, Allah Ta'ala bagi pahala. Antara hujahnya ialah bila kita baca alif lam mim, kita tak tahu makna, tapi tetap Allah Ta'ala bagi pahala atas zahir nas yang Nabi sebut. Nampak? Tuan-tuan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai habis, tuan-tuan tak tahu pun makna, Allah Ta'ala bagi kebaikan, bagi pahala berdasar pada huruf, walaupun kita tak tahu makna. Tapi kena tahu makna lah. Ini cerita dari sudut konsep dia. Nampak? Walaupun huruf, tapi nilai dia besar. Tuan-tuan baca kalau satu juzuk satu hari, kalau baca lah berapa huruf kan? Banyak lah. Jadi nak cerita begitulah. Sebab itu seafdal zikir ialah baca Quran. Dan Nabi tekan sungguh kita baca Quran, walaupun sedikit satu hari. Sikit pun tak apalah, janji baca, buka juga mushaf. Huruf. Yang kedua kalimah, yang ketiga ayat, yang ketiga surah. Juzu Ustaz tak sebut juzu sebab juzu ni merangkumi surah. Bahkan perbahasan ulama lebih kepada surah, tidak juzu. Bahkan satu surah kadang melangkau pada berapa juzu. Sebab juzu ni disusun mengikut surah. Juzu disusun mengikut surah. Baik. Huruf tuan-tuan, dia mesti wahyu. Dipanggil tauqif. Dia mesti wahyu. Tuan-tuan nak tukar huruf, hak depan pergi belakang, belakang pergi depan, tak boleh. Huruf dia tetap. Dipanggil tauqif. Tauqif ni bila ustaz sebut tauqif, makna dia wahyu, dia tetap. Tak ada siapa boleh ubah sampai bila-bila. Huruf. Bahkan kalau kita ubah huruf, dia
merubah makna. Bahkan tak ada makna pun. Kan? Bismillah, bismi, ba kita tak belakang. Ismi je dah, tak ada makna. Tak berlaku lah, dia tak berlaku. Yang kedua dipanggil kalimah. Merubah kalimah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kita belakang, dia tak berlaku juga. Pasal apa? Pasal dia pun sama, huruf dia wahyu, susunan dia tu wahyu, tertib dia tu wahyu. Kalimah pun tuan-tuan tertib dia pun wahyu. Tuan-tuan tukar bismi hidup belakang, satu kalimah. Alhamdulillahirabbil alamin, lillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ayat pun karut, makna pun tak jadi apa. Tak boleh lah. Dia tak berlaku gitu. Dia mesti tauqif, dia mesti wahyu. Apa yang kita baca hari ini dari sudut hurufnya, dari sudut kalimahnya, adalah betul-betul ikut apa yang Nabi baca. Yang ketiga dia panggil ayat pun sama. Ayat pun sama, dia wahyu. Tuan-tuan nak baca alhamdulillahirabbil alamin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maliki yaumiddin. Balik. Ambil kat belakang dulu mai ke depan. Dia takkan berlaku begitu. Bahkan haram. Tapi kadang-kadang dia tak berlaku begitu. Dia berlaku juga, tapi dalam amalan sonsa. Dia baca terbalik. Allah dia baca terbalik. Nak lawan sihir. Baca terbalik. Oh, baca kul huwallahu ahad, Allahu. Ada satu amalan dipanggil kul hu sonsa. Dalam perubatan yang bukan Islam. Kadang-kadang boleh jadi dimasukkan, tapi dia bukan Islam. Apa baca terbalik? Kan? Yasin suruh baca terbalik. Ada. Memang ada. Kan? Dia pergi jumpa Tok Dukun tu pesan, awak ni kena buat 4 orang ni. Balik, baca Yasin daripada belakang ke depan. Benda ni berlaku. Dia panggil Yasin sonsa. Tadi kulhu sonsa. Ni Yasin sonsa. Sebab elok suruh Tok Dukun tu pula, cuba dia berjalan sonsa. Tengok. Suruh dia berjalan ke belakang. Boleh tak? Jadi dia tak boleh. Dia bukan kata haram, sikit, tapi betul-betul haram. Merubah kitab Allah Ta'ala. Mana boleh. Jadi susunan huruf, susunan kalimah, susunan ayat, dia tauqif. Manakala susunan surah, ulama tak sepakat. Ada setengah kata susunan surah dalam mushaf adalah tauqif, wahyu. Apa yang kita baca hari ini adalah umpama apa yang Nabi baca atas dasar wahyu daripada Allah Ta'ala. Ada ulama setengah kata begitu. Antara Imam Ibn Katsir, dia kata wahyu. Tapi setengah ulama kata dia bukan wahyu. Pasal ada Nabi baca Al-Imran dulu, baru Nabi baca Al-Baqarah. Dan itu sahih. Nampak? Jadi dia kata, bahkan ada juga mushaf di sisi sahabat yang setengah surah lebih dulu daripada setengah surah yang lain. Nampak? Jadi dia kata bukan tauqif. Dan itu saya tengok sebahagian besar ulama yang berpandangan dia bukan tauqif atas dasar-dasar itu. Lebih kepada itu. Saya cenderung pada surah ni tidak tauqif, melainkan bacaan yang Nabi baca secara tauqif. Umpama 3 kul. 3 kul tuan-tuan nak baca qul a'udzu birabbin nas dulu, qul a'udzu birabbil falaq, baru qul huwallah, tak berapa digalakkan. Sebab Nabi baca qul huwallah dulu, qul a'udzu birabbil falaq dulu, baru qul a'udzu birabbin nas. Jadi pendekatan di pertengahan dalam perkara ini ialah mana-mana surah yang diriwayatkan Nabi baca secara tertib, maka kita pun baca secara tertib. Manakala surah yang tidak ada riwayat dibaca secara tertib, maka dimulai kita baca yang dulu dan kemudian. Tuan-tuan nak baca surah Ibrahim dulu umpamanya, baru tuan-tuan nak baca Al-Imran, tak ada masalah. Tapi kalau surah-surah yang Nabi baca secara berurutan, terutama 3 kul, tuan-tuan baca yang 3 kul dulu lah. Baca yang 3 kul. Itu yang paling baik lah. Yang paling baik. Bahkan kita diajar begitu. Dulu saya pernah sebut, apa yang kita buat dalam semayang, itulah yang kita buat di luar semayang. Tuan-tuan dalam semayang, tuan-tuan nak baca kan. Rakaat pertama tuan-tuan baca qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua tuan-tuan baca qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan jangan baca rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ataupun tuan-tuan baca rakaat pertama tuan-tuan baca qul a'udzu birabbin nas ataupun qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua tuan-tuan baca ayat kursi umpamanya. Kalau boleh dulu kan,
ikut tertib lah. Sebab itu surah yang diriwayatkan Nabi baca begitu. Sama lah juga saya contoh saya dalam tahlil. Saya tahlil. Mukaddimah kepada tahlil, tuan-tuan biasa baca qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Kemudian apa nama? Apa? Al-Fatihah. Betul? Bawa alif lam mim. Kadang-kadang saya akan baca Al-Fatihah dulu. Kemudian Al-Baqarah, baru saya baca 3. Saya lebih suka begitu. Sebab mushaf dimulai dengan Fatihah. Kemudian Al-Baqarah ditutupi dengan 3. Lebih baik sebenarnya. Okey, baik. Kemudian pula tentang bilangan apa nama? Huruf dalam Quran. Quran ada berapa huruf? Quran ada 7.700. Quran ada 7.000 berapa huruf? Saya tak ingat. Nanti saya tengok sini. Huruf dalam Quran dia ada 700 saya tak ingat. Kalimah Quran dia ada 4.000 huruf 700.000 lebih. Huruf ada 700.000 lebih. Nanti saya ingat balik. Saya tak ingat. Tadi petang saya dah buka fatwa negara Islam Qatar. Tapi saya tak ingat. Dia khilaf, tapi saya nak cari pandangan yang lebih ni lah. Saya jumpa dekat fatwa Qatar pandangan yang lebih baik. Sebab fatwa bila dia nak keluarkan dia akan pilih yang paling baik lah. Dalam ni pun ada. Saya tak ingat dulu kat mana. Dia duduk kat Mukaddimah. Tak apalah, nanti saya highlight balik. Ayat Quran 6.200 ayat lebih. Yang lebih tu ulama tak sepakat. Yang lebih tu ulama tak sepakat. Dalam fatwa-fatwa pun dia tak boleh nak tarjih mana satu. Sebab ulama betul-betul ni kan, dia tak ada keputusan. 6.200 lebih tu ulama khilaf. Ada kata 6.210 ayat, ada kata 6.219 ayat, ada kata 20 ayat, ada kata 25 ayat. Dia tak tak sepakat dan dia ulama tak tarjih benda tu. Yang kata 6.666 ayat dia tak ada dalam perbahasan. Mungkin adalah satu qaul, tapi mungkin dia tak termasuk di kalangan yang diiktiraf. Tapi tuan-tuan ingat 6.200 lebih tu dia tak sepakat. 6.210, 6.220, 25, 19, 15 macam tu lah. Baik. Itu yang bersabit dengan ayat. Ada nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan ayat Quran ataupun huruf dia? Tapi itu bersabit dengan apa yang kita dah tahu secara jelas lah. Tapi dari sudut baris umpamanya kadang-kadang dia tak sama. Itu dipanggil qiraat. Quran ni tuan-tuan dia dibaca dengan 10 cara yang mutawatir. Dipanggil qiraat. Ada 10 cara. Sebab tu kadang-kadang ada kita baca pendek di sisi kita, tapi panjang di sisi yang lain. Tapi dia diiktiraf. Macam kita baca Fatihah lah. Kan? Contohnya. Tuan-tuan alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dia tafsir pun dia ada banyak qiraat. Antara tafsir yang paling baik yang menyebut banyak bahasa